Assalamualaikum, selamat pagi kepada peminat-peminat camper di Malaysia. So pagi ni sebenarnya saya buat satu video berkenaan dengan motorhome saya. Untuk makluman semua, saya pun peminat motorhome yang dah lama ingin memiliki sebuah motorhome. Dipendekkan cerita, saya dah pakai a few motorhome, dari sekecil Proton Juara sampailah yang sebesar inilah. Dan minat saya masih berterusan. Untuk terus terang kata, kita nak, kalau boleh, upgrade lagi motorhome kita. Alright, so yang saya tunjukkan ni adalah sebuah Toyota Grand Hiace 3.4 liter automatic transmission. Saya bawa masuk daripada Japan, tapi asal dia bukan color inilah. Ini saya dah cat semula. Daftar pada tahun 2021. So ini road tag dia. Right, sedikit lah tentang motorhome ni. Apabila sampai dulu, saya ada buat banyak upgrading exercise lah. Okay, macam ni. Asalnya sampai dengan tayar snow tire. So saya dah tukar kepada Michelin Agilis 3. Sport rim pun baru. Okay, luar ni saya tambahkan sebuah awning auto 12 volt. So dia punya controller dia kat dalam, nanti saya tunjukkan. Kemudian untuk kunci pintu, saya tambah apa orang kata, door lock yang macam ni. Kita nak masuk, kita just tekan button and then access lah, boleh access lah, selain daripada kunci yang sedia ada asal. So ni kita go bahagian luaran dulu. Saya ada tambah lampu luar dua ni. Yang ini ada outdoor shower. Okay, yang ini pintu untuk toilet kaset. Kalau kita nak buang kita punya tu bahan buangan, kita just buka pintu ni, tarik and then kita buang lah. Bawah tu petrol untuk genset. Okay, built-in genset 3 kW. Yang ini petrol untuk kereta lah. Right, untuk van ni lah, motorhome ni. Okay, kemudian kita pergi bahagian belakang. Kita ada tangga. Yang ni semua pasang di Malaysia, hasil orang kata pembelian dari persatuan bersama dekat persatuan camper van dan motorhome. Kita buat group buy. Dapatlah saya beli pada harga yang sangat-sangat berbaloi. Okay, ni bahagian belakang dia. Brake light ni pun tambahan LED. So yang ini, kalau tuan-tuan nampak ni, yang ini tangki air 110 liter. Yang ni built-in genset 3 kW petrol. Okay. Yang ini access door untuk bahagian bawah motorhome. Okay, yang ini saya tambah satu shore power punya outlet, inlet lah. So ini lebih kurang bahagian luarannya. Okay. Alright, di atas sana kita ada dua keping panel solar. Sekeping 240 watt, maknanya 480 watt. Dan di bahagian tengah tu, kalau tuan-tuan dapat tengok, ada Dometic Penguin 2 punya aircon dah siap pasang. Itu semua pasang di negara kita. Pembelian dibuat dengan group buy Persatuan Camper Van dan Motorhome Malaysia. Okay, ini bahagian luaran ya. Nanti kita pergi bahagian dalaman pula. Okay, sekarang kita akses nak masuk motorhome. Kita dah buka kunci yang atas ni. Kita nak akses senang je. Gunakan kad yang dibagi ni, selain daripada pin number lah kalau kita nak guna. Kita just touch. Okay, dah boleh buka. Alright, so itu door lock dia lah. Okay, untuk bahagian dalaman ni, lantai ni saya dah layerkan satu layer lagi plywood on top of yang sedia ada.
and then kita laminate lah. Yang ini TV 12 volt 24 inci, phone daripada PCMM punya group buy. Banyaklah barang dalam ni, semua boleh kata semua PCMM punya group buy lah orang kata. So kat sini kita ada slipper punya genset, kemudian yang ini dia ada sistem airlift untuk rear suspension, kita boleh onkan juga. Alright, ini custom made bench saya buat dengan gas lift punya table. So kalau kita nak turunkan dia, kita boleh turunkan dia, and then dah boleh jadi katil lah. Alright, kalau nak besarkan lagi katil ni pun boleh. Tarik ni keluar, tarik side sini keluar, and then kita letak in between ni ada satu papan yang boleh juga, and then dah boleh jadi satu katil yang besar lah kat sini. Dua orang dewasa boleh lah. So gas lift table ni mudah je, kita tekan je dia akan naik. Alright, okay, saya cakap tadi nak turunkan dia, buka je ini, tekan je ke bawah, tutup, ok, dia lock. Nak naikkan dia, ok, kita lock balik. Alright. So bahagian belakang ada bunk bed. Okay, bunk bed ni pun besar lah, boleh lah kalau yang badan comel-comel tu, dua orang dewasa boleh lah tidur atas ni, boleh tidur kan. Ok, ni Dometic Penguin tu indoor unit, ada microwave Samsung, hood. Ini dapur Dometic portable, kalau nak masak kat dalam pun boleh, nak bawa keluar pun boleh. Dia portable, dia tak fix. Alright, ni fridge asal 65 liter brand Angel, 12 volt juga. Yang ini baru pasang 90 liter R90, fully functional. Okay, kat situ ada switch macam saya cakap tadi, yang 3 dekat belah kanan sekali, belah kiri sekali tu untuk outdoor punya LED light. Kemudian kita ada switch untuk awning. Right. Atas ni ada kompartmen. Apa sebenarnya, saya nak cakap tempat tidur pun tak. Kalau yang kecil, budak-budak kecil-kecil nak naik atas ni tidur, apa salah tak ada masalah, boleh je. Tapi dewasa tak sesuai lah kan. Right. Ini bahagian cockpit. Seat ni, dua biji ni boleh pusing ke belakang. Alright, ke bawah tu mekanisme dia, nampak. Bahagian depan ni cockpit, saya ada pasang, nampak atas tu ada video cam, radio, saya ada tukar sunscreen, bukan Japan ni lagi. Ini lebih kurang bahagian depan lah. So lain-lain, yang ini ada kompartmen, ini ada kompartmen lagi, sini pun boleh letak barang lagi kan. Right. So yang ini dia pakai water pump, air laju, don't worry, tak ada masalah. So ini bahagian toilet, kita ada set toilet 12 volt punya, apa ni orang kata, pump. Ini ada shower. Right. Saya ada pasang satu air vent, lampu LED ni. Okay, ini bahagian toilet lah. Dan kabin ni juga, kalau kita tengah jalan, lah kata, kita tak perlu onkan aircon Dometic ni pun tak apa. Dia ada aircon untuk rear aircon. So ini banyak membantu lah kalau orang duduk belakang kan, sudah buka aircon ni je. Right. So ini bahagian bawah menempatkan kita punya bateri LiPo LiFePO4. So ada 8 unit 560 mAh.
saya fitkan dengan MPPT solar controller ni. Ni special sikit sebab kita boleh pilih sama ada nak gunakan Wi-Fi ataupun Bluetooth. Salah satu lah untuk medium connect ke kita punya handphone. Saya prefer guna Wi-Fi sebab kalau saya pergi jauh, saya boleh gunakan apps tu untuk view solar punya power controller kan. Kata berapa watt masuk sebagainya lah. Ada di situ kalau nampak 2000 watt punya inverter. Itu pun dah ada. Dan charger ni 20am, tapi saya ada lagi satu yang 30am tak pasang lagi. Itulah dia. Ini barang-barang belah bawah lah. Katil ni saya dah reinforcekan supaya jadi lebih kukuh. Itu saja. Di bahagian sebelah ni kita ada pintu untuk akses ke bahagian toilet. Saya kata dulu tak ada. Sekarang saya dah letak satu pintu. Sebab apa, bila saya buka belakang ni, buka door belakang ni, kalau tak ada pintu tu lah orang nampak dalam kan. Tak manis lah kata. So yang sini tempat isi air yang 110 liter ni. Air saya always make sure dia penuh lah. Sebab motorhome saya ni lebih berat belakang, lebih sedap bawa. So belakang ni kita ada kamera jugalah, reverse camera. So itu semua benda-benda yang kita rasa perlu sebab motorhome ni besar. Dan bila kita nak reverse ke apa, kena hati-hati lah. Kalau terlanggar sayang lah kan. So itulah sedikit berkenaan dengan motorhome saya ni. Memanglah dalam sebulan 2 ni ada banyak posting, bukan banyak lah, adalah posting daripada Karisma Motorhome dan Selisih Mas admin peminat Camper Malaysia kata saya nak jual. Ya betul, memang saya nak jual motorhome ni dan saya hanya cari satu pembeli saja kalau pun ada. Juga saya nak bagi tahulah bahawa niat saya nak menjual ni bukan atas sebab saya cuma saya nak nyatakan yang saya ni peminat camper van. Jadi bila saya fall under kategori peminat camper van, saya macam orang kata lebih kurang orang minat Harley Davidson, dia kalau dah pakai satu Harley Davidson, kalau dia betul minat, dia akan upgrade lagi kepada Harley Davidson yang lebih besar, mungkin lebih yang dia nak cuba. Tapi macam saya lebih kepada bermula dari yang kecil, yang murah, orang kata yang bukan terus-terus saya beli Toyota Grand Hiace ni. Saya mula pakai Proton Juara yang standard pekak. Saya convert jadi motorhome. Kalau ada yang mengenali saya dahulu, dia tahulah motorhome Proton Juara yang mana saya pakai tu. Dan benda tu masih lagi, alhamdulillah, saya tengok on the road lagi dengan pemilik barunya. Lepas tu saya ada pakai sekejap Inocom, Ford Transit, dan adalah orang kata pilihan-pilihan yang sebelum ni yang saya jual sebab keinginan saya untuk upgrade. Sama juga macam ni, saya dapat warnanya putih, bukan macam ni. Aksesorinya pun tak banyak, standard 110 volt power, bukan 240 volt macam yang ada sekarang. So saya banyak benda yang saya dah buat sikit demi sedikit. Yalah, saya tak nafikan dan saya amat berterima kasih terutama kepada Persatuan Camper Van dan Motorhome Malaysia yang diterajui oleh Abang Farman kita. Banyak Abang Farman dan rakan-rakan lain dalam persatuan banyak bantu saya, bagi idea, bagi saya keyakinan untuk buat proses ubah suai. Juga macam Amirul atau dikenali sebagai Selisih Mas terlalu banyak bantu saya. Dan untuk pengetahuan semua, motorhome saya ni dibawa masuk oleh Karisma Motorhome.
Ahmad Elias Along. Dia lah yang bawa masuk motorhome ni. Jadi saya upgrade sikit demi sedikit. Dah dekat setahun dah pun. Cuma kalau yang tanya saya, oi 3.4 liter Rocktech ni mahal tu. Ada yang keluar statement kata Rocktech sampai 5,000. Itu saya kurang setuju sangat, sebab saya yang bayar Rocktech tu. Rocktechnya 2,000 lebih setahun. Insurans terpulang pada kita. Nak pakai third party murah lah, nak pakai first party sama je kiraan dia macam kereta kan. Nak letak 2 juta harga pun boleh insurans tu, tapi dia ikut market value lah, agreed value berapa. So terpulang pada kita. Cuma bak Rocktech memang tak boleh terpulang pada kita lah. Itu ikut nilaian taksiran pihak JPJ. 3.4 liter takkan nak bayar RM90, takkan nak bayar RM500 kan. Saya bersyukur sebab 3.4 liter JPJ kenakan 2,200 lebih setahun. Kita boleh bayar 6 bulan, bayarlah 1,000 lebih dulu. Bayar 6 bulan dulu, lepas tu cukup 6 bulan, bayarlah 6 bulan lagi. Kenapa nak pening-pening kan? Mana tahu tiba-tiba JPJ keluar Kementerian Kependudukan kata untuk motorhome bayar 20% je Rocktech. Kan dapat murah nanti. Itulah dia. Okey, kenapa saya nak jual harga yang buka tu 220, 210? Kenapa? Sebab pada saya itulah harganya. Kalau saya nak letak 50,000, 100,000, pada saya tak ada sebab saya nak letak harga macam tu kan. Boleh tengok di market Jepun sana, motorhome yang sama macam saya punya ni, harganya 3.95 juta yen. Itu harga basic tak campur shipping, tak campur tax. 3.96 kalau tak silap saya. Masih ada lagi dalam website. So kiralah sendiri berapa dah harganya tu. Tambah pula dengan duit currency kita yang makin jatuh ni. Macam saya cakap tadi, ada yang kata baik beli rumah daripada beli motorhome. Asal permulaan bicara saya kata apa? Saya peminat motorhome. Saya bukan terjerat, tidak. Saya minat. Saya memang minat. Daripada dulu saya tengok dalam magazine, dalam website, saya hanya mampu melihat video, gambar saja. Tapi alhamdulillah benda ni dah ada depan mata saya, dan saya dah bawa motorhome saya ni sampai ke Langkawi dengan Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia. Ramai yang saksikan. Alhamdulillah. Pergi dan balik dari Melaka ke Langkawi, saya alhamdulillah lah, perjalanan saya, isteri dan anak-anak tidak menemui sebarang masalah. Sebab saya selalu mengamalkan sebelum perjalanan, saya akan pastikan bahagian enjin terutamanya diselenggara, ditukar minyak hitam sebagainya, dan bahagian tayar, brake dan benda-benda yang penting lain dipastikan berada dalam keadaan baik sebelum saya mulakan perjalanan. Alhamdulillah, saya dah sampai ke ke Langkawi. Saya dah sampai ke Janda Baik, di tempat Captain Nick, Datuk Captain Nick, Cherry Chalet. Saya dah bermalam di sana dengan motorhome ni. Itulah motorhome ni pun saya dah tinggikan bahagian belakangnya. Saya dah letak teflon, sebab pada saya ketinggian mustahak untuk kita, sebab kita dah pasang genset kan. Jadi bila dah pasang tu, dia jadi automatik jadi rendah sikit lah, sebab genset tu dah ke bawah. Dan kita tinggikan sikit. Alhamdulillah lah, setakat ni tak adalah apa-apa masalah kan. Kalau pun ada masalah yang terdahulu, kita ni hidup, orang kata sentiasa kalau ditimpa masalah, kita cari jalan selesai. Itulah yang saya amalkan. Yalah, macam saya cakap tadi, saya ni banyak, saya kira level entry level lah bahagian motorhome ni kan. Banyak otai-otai macam Swisemas, macam Wak Kamsul, ramai lagi, macam Abang Farman sendiri. Yalah, banyak bantu saya. Daripada awal saya nak memiliki motorhome.
adalah beberapa episod yang saya tak perlulah nak nyatakan di sini. Tapi saya tetap berterima kasih macam Abang Syam Rosli. Yalah, benda-benda orang yang kita jumpa yang banyak biasa pada kita ingat sampai bila. Sebab kata orang tua, ingat benda yang baik, jangan ingat benda yang tak baik. Hidup kita ni pun bukan selama-lamanya. So, saya akhiri celoteh saya pada pagi ni. Inilah hasilnya bila saya join Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia, serta saya banyak menyelusuri Facebook peminat camper Malaysia, bergaul dengan otai-otai di peminat camper Malaysia dan lain-lain grup My Campervan Malaysia. Ramai saya jumpa dan ramai yang punya idea yang orang kata outstanding, excellence. Ada yang saya praktiskan, ada yang saya ambil dan saya jadikan orang kata motivasi untuk diri saya buat motorhome ni. Yang saya pasti motorhome Toyota Grand Hiace campervan milik saya ni adalah satu-satunya sebegini dalam dunia. Itu saya boleh pastikan, sebab color scheme yang macam ni tak ada Toyota Grand Hiace yang buat yang sama. Pada masa saya bercakap sekarang ni lah, akan datang wallahualam kot ada yang nak kopi ke apa, saya tak kisah pun. Cuma saya boleh katakan ini ada sebiji saja. Kalau tak jual pun tak mengapa, saya pakai lagi. Cuma buat masa yang terdekat ni saya memang agak sibuk, tak dapatlah nak guna motorhome ni. So buat semua, saya ambil kesempatan ni, saya mohon maaf kalau posting tentang kenderaan saya ni dah banyak kali keluar. Saya tak kisah pun orang nak kutuklah. Yang mana kutukan yang membina saya akan ambil kira, yang mana yang memang saja ada hasad dengki saya tolak ke tepi. Yang baik saya berterima kasih dan saya mendoakan yang sama buat yang mengucapkannya lah, yang perkara-perkara yang baik. Kalau ada yang berminat nak memiliki motorhome saya ni, macam saya cakap, hubungi saya di 019-2216-500. Tapi make sure serius lah. Sebab kadang-kadang masa saya ni terhad. Itu je lah. Saya dah bagi video ni pun saya rasa dah complete dah. Apa yang ada dalam luaran tu semua saya dah tunjuk. As is, where is. So selamat Hari Raya, maaf saya batin buat semua. Semoga raya kali ini kita lebih ceria dan lebih mendapat rahmat Allah SWT. Assalamualaikum dan salam sejahtera.